Allah, Allah, Allahu ya Allah, Allah. Okey. InsyaAllah kita nak mula. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Assalamualaikum. Sayyidina Muhammad. Minta maaf ganggu, mintalah waktu yang salah. Saya baru dapat masuk. Ustaz bercakap pasal ustaz yang malam tadi kata nak mengajar kat dalam grup ni ke? Ya. Oh, pada saya biar dia buat grup dia sendirilah ustaz. Ramai yang WhatsApp saya dan bagi pendapat minta dia buat grup sendiri. Tu saya interview lah ustaz. Nanti saya fikir gitulah. Legal ke apa nanti susah nak jawab ustaz. Yalah. Lagi-lagi tu saya pun malu nak tanya dia ada tauliah tidak. Saya satu saya kena pastikan dia ada tauliah. Sebab memang kami daripada Persatuan Pengajar-Pengajar Bertauliah, kami dah diminta oleh Jabatan Agama untuk memastikan kami ada tauliah baru boleh ngajar online. Dia syarat dia gitu. Yalah. Jadi saya segan nak tanya orang tauliah ni. Tauliah ni bukan benda wajib lah, tapi ikut undang-undang kan. Tapi perlu juga ustaz kan, kalau tiba-tiba ada ajaran ayah pin kita orang dah lah kosong. Tahu-tahu kan masuk benda yang salah. Alhamdulillah ni. Jangan cakap ayah pin. Nah ustaz, biar dia dengan dunia dia lah ustaz. Terutama yang saya tak kenal. Kalau saya kenal macam ustaz-ustaz yang terkenal kan, Ala Idrus, boleh lah kau nak panggil sini. Yalah betul kan. Bukan nak ajar kita, dia pun sibuk juga. Dia hanya banyak kelas dia buat. Tak apalah, kita dah memadai dengan ustaz lah ustaz, tak perlu orang lain. Tapi kalau saya ingat belajar asas dulu lah. Belajar asas dulu, nanti tengoklah satu masa ni macam mana kan. Tapi masa ni, dia carilah dia punya own crowd ustaz. Kita proceed macam biasa dulu lah. Biar dia cari dia punya own crowd lah. Dia mesti cari anak murid sendiri yang terasi dengan dia lah. Daripada 14 tu dia boleh tambah-tambah. Macam ustaz pun dulu bukan tu ramai. Dulu online pun kita buka untuk kawan sekolah je. Lepas tu kita buka dekat orang surau yang belajar dengan saya, baru dia bertambah. Lepas tu dia bertambah pula dengan Haji Yus, jadi kawan, Allah, jadi beradik. Begitulah dakwah tu, gitulah. Mudah-mudahan biar dia dengan dia create dia his own lah. That's my opinion. Saya fikir gitulah. Thank you and sorry for interrupt. Kita tak nak nanti ada kontradik pada fiqah ke pada apa kan. Dia macam-macam pendapat dalam agama ni. Jadi mungkin kaedah pun nak kena tengok lah orang sesuai tak. Ni banyak otai-otai dalam ni. Average saya tengok umur yang boleh kata daripada 200 pelajar lebih. Hampir 200 ni pelajar antara 45 ke 80 tahun. Hampir 200 orang. Yang bawah 25 ni ada 2-3 orang je. Yang 25 ke 35 pun tak ramai. Dan kebanyakannya mantan pemuda lah. Mantan pemuda ni nak kena jaga hati dia, nak kena bagi dia faham pelan-pelan. Tak boleh ketuk sikit. Tak boleh nak serius sangat. Tak boleh nak gurau sangat. Adalah kaedah ada yang saya gunakan selama ni. Nak kena doakan selalu. Sebut nama dia malam-malam. Nak kena buat macam itulah. Mudah-mudahan kita dapat lama berubah. Okey. Kita baca Muhimmah. Muka surat 28 Rumi 28 renggan ketiga dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi. Ibnu Hibban ni siapa? Dan telah mengeluarkan Ibnu Hibban. Inilah perawi-perawi hadis lah. Ulama-ulama hadis. Ibnu Hibban ni, dia ni hidup sekitar dia lahir 290 Hijrah. Catat sikit lah, tak ada tu. Dia lahir sekitar 290 Hijrah lah. Dia meninggal pada usia dia 64 tahun. Dia dulu kadi
kadi dekat Samarkandi. Samarkandi ni kat mana? Samarkand. Samarkand dekat apa? Kat mana? Rusia. Uzbekistan, Ustaz. Afghanistan. Uzbekistan. Uzbekistan. Sebab saya dah pergi, saya tahu. Ya. Samarkand ni Uzbekistan. Ibnu Hibban ni lahir dekat Afghanistan. Samarkand, Turkistan, Gohid, Gostan, dalam dia kata. Banyaknya harta Ismail Ulam Raja. Ya, tuan, banyak. Uzbekistan, negara syaitan. Itu. Cerita Ramli dulu. Dia ni kadi di Samarkand. Dia lahir di Afghanistan. Dia adalah ulama hadis. Dia kadi. Sikit lah dia tahu. Nanti dia kata Ibnu Hibban. Oh, dia ni hidup 300 Hijrah. Dan Rasulullah kata sekitar 300 Hijrah ni lah adalah golongan umatku yang terbaik. Ulama-ulama sini. Bukan kata ulama'nya yang 800 Hijrah tu tak baik, tak. Tapi umat yang terbaik. Dan dia kata Baihaqi. Baihaqi ni dia lahir lebih kurang dekat-dekat hampir 400 Hijrah lah. Kalau ada kitab kata 384. 384. Dia lahir 384 Hijrah lah. Jadi mereka ni lebih kurang sezaman lah. Lepas wafatnya Ibnu Hibban ni, lahir lagi satu permata hadis. Itu nama dia Al-Baihaqi. Orang panggil dia Al-Baihaqi. Kalau ni mereka ni nak ada nama betul dia, yang saya pun tak hafal nama betul mereka ni. Tapi dia popular dengan panggil Al-Baihaqi. Kan ada budak-budak nama Baihaqi kan. Itu semua tu nama-nama ulama' tu. Baihaqi. Lepas tu panggil Bai. Nama Baihaqi panggil Bai pula. 3 orang, mereka yang merawikan hadis ni. 3 orang yang tiada menerima Allah Ta'ala. Muka surat 28, kalau kitab Jawi, kira dah dekat tengah-tengah tu. Boleh berapa tak tahu ni. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 daripada bawah. Tiada menerima Allah Ta'ala bagi mereka itu akan sembahyangnya. Sembahyang ni kita kena faham. 1 sah, 1 terima. Kalau terima, memang sah. Kalau sah, tak semestinya diterima. Faham Kalau terima, memang sembahyang tu sah. Kalau sah, tak semestinya diterima. Jadi, terima ni maksud apa? Terima ni maksudnya ada pahala. Terima ni maksudnya ada pahala. Kalau sah, sah lah. Gugurlah tanggungjawab dia. AB tu. Okey. Jadi sah ni maknanya ada pahala, ada ganjaran. Bila Allah terima amal, Allah akan balas. Balas dengan ganjaran lah. Allah akan balas dengan pahala. Pahala ni lah nama dia amal soleh. Barulah dia nama amal soleh sebab ada ganjaran pahala. Dan amal inilah yang dibawa nanti, dicatat di buku dan dibawa kepada pertimbangan di mizan. Dibawa pada pertimbangan di mizan. Jadi kita ni nak pastikan amal kita ni diterima, bukan saja sah. Sah ni buat syarat, sah, buat rukun, jangan buat pembatal. Buat kaifiat dengan betul, sah. Tapi nak diterima ni, itu yang dikatakan ada syarat kabul solat. Dah buat syarat kabul solat pula, ada pula syarat lain yang di luar. Yang di luar perkara-perkara yang lain. Ini yang nak sebut ni. Tiada menerima Allah Ta'ala bagi mereka itu akan sembahyang orang itu. Itu maksudnya. Tiada mengangkat Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit akan kebajikan.
Maknanya amal ini tak sempat sampai pada Allah untuk diangkat menjadi kebalikan. Untuk Allah terima dan Allah ganjar. Bukan mana Allah itu di langit. Tempat pertemuan itu dikatakan di langit itu dia bawa naik ke langit. Okey. Pertama, dia kata apa? Hamba yang lari daripada penghulunya hingga ia kembali kepada penghulunya. Penghulu dia tuan dia lah. Ni dah tak ada lah. Perempuan yang marah atasnya oleh suaminya sehingga redha ia. Perempuan ni, kalau suami dia marah dia, marah dia, orang pun tak jerit-jerit, tapi hati marah. Hati tak kenal. Hati tak suka. Allah tak terima sembahyang dia. Allah tak terima sembahyang dia. Sebab tu, dia ditekankan kat sini bab ni lah sebenarnya. Sebab tu, lelaki ni juga nak kena hati-hati lah. Janganlah mudah sensitif sangat nak marah pada bini. Kesian juga kat dia. Kenapa? Bila kita marah dia, tapi marah pada benda yang benar. Kalau isteri ni semayang, kita marah, tak boleh lah sebab dia kena semayang. Dia wajib pada semayang. Kalau benda-benda lain lah, urusan ketuliaan yang lain suami dia sensitif betul dengan bini dia. Tapi kalau orang lain buat, dia boleh tak sabar. Kalau dia kerja berurusan dengan masyarakat dekat kaunter ke, dekat apa ke, dekat klinik ke, orang ramai bagi dia macam-macam kerenah. Dia boleh jaga etika dia dan dia boleh tak marah. Dia boleh kontrol. Tapi bila dengan isteri dia mudah marah, akibat dia apa? Allah tak terima dengan isteri dia. Kita kena ada rasa simpati jugalah begitu. Kesian. Allah tak terima sembahyang dia. 3 hari kita marah, 3 hari dah tak ada terima sembahyang dia. Lepas tu, jangan mudah nak sensitif lah. Dan isteri janganlah purposely, intention untuk buat suami marah pun jangan juga. Jadi bila saling jaga, jangan marah, jangan buat suami marah, dan suami itu dia boleh bersabar pada beberapa keadaan, menyebabkan lebih aman dan harmoni lah. Selamatlah ibadah isteri dia daripada ditolak oleh Allah. Daripada ditolak oleh Allah. Memang begitu lah. Ada lelaki dengan isteri dia sensitif. Dengan orang lain, dia cakap apa pun dia boleh tahan. Sama juga macam orang perempuan. Ajar anak dia menjerit, ajar anak ngaji. Kau ni bebal lah, kau ni benar. Ni aku kata ni. Oh, dia punya suara. Satu taman boleh dengar. Cuba dia buka kelas ngaji. Dia ajar anak orang. Dia boleh slow. Dia boleh sabar. Setuju tak saya cakap ni? Perempuan yang ajar anak. Setuju, Ustaz. Dia ajar anak, bukan tangan, rotan kat tangan. Tangan cepat je naik. Tangan cepat je naik. Mencubit ni, macam ular. Tapi kalau ajar anak orang, dia boleh sabar. Bukan. Ekspektasi pada anak sendiri bertinggi. Bukan tu. Bukan sebab kalau kasih pun bukan nak kena sebat aja kan. Tapi anak orang kita ajar tu tak kasih. Kita pun kasih juga. Bila anak ni kita cepat nak mengamuk. Ustaz. Anak sendiri buat silap. Cepat nak mengamuk. Ustaz nak tanya. Kalaulah contohnya suami marah kat kita. Sampai ke waktu tidur tapi isteri dah minta maaf. Tak maaf sungguh-sungguh suami tak nak maafkan juga. Dia merajuk, dia belakangkan kita juga. Adakah kita masih dilaknat oleh Allah dan malaikat? Sebenarnya kalau ikut hukum masih dilaknat lah sebab dia tak maafkan kita. Tapi dah sungguh-sungguh. Di waktu tu lah kita kena minta ampun dengan Allah. Kita cakap dengan Allah, ya Allah, aku dah mohon maaf, memang aku salah. Aku dah minta maaf dengan dia tapi dia tak maafkan aku. Wahai Tuhan, kau tolonglah aku, maafkan aku. Itulah usaha terakhir kita boleh buat. Jangan kau laknat aku, wahai Tuhan. Jangan malaikat kau laknat aku. Jangan kau laknat aku, wahai Tuhan. Aku silap. Faham. Ada suami memang dia nak maafkan isteri dia, dia mengambil masa 7 hari 7 malam. Untuk kesalahan yang kecil. Tu Ustaz.
Ada isteri juga, dia kalau mengajuk dengan bini dia, dia mengambil masa 14 hari, 1 purnama untuk dimaafkan suami dia pada perkara yang kecil. Lagi banyak. Lagi ramai, lagi banyak masa. 1 purnama, bulan mengambang ini, dia marah suami dia, dia moncong, dia sedepa, untuk moncong dia turun, dia tunggu purnama lagi 1. Ya, Ustaz, setuju. Tapi bukan isteri dalam ni lah, Abad. Isteri dalam ni. Dia tak ada belajar ke sebenarnya Ustaz? Ni grup lain. Isteri dalam ni tak begitu. Ni saya cari contoh hari ni. Kalau dia tak maaf, berdosa tak Ustaz? Kita minta maaf, kena minta maaf. Buat macam Tiga Abdul, tak nak, sudah. Macam Tiga Abdul, kau tak nak, sudah. Ini tidak adil dia tu. Ada yang begitu kan. Sebab tu orang tua dia pesan kan. Orang tua dia pesan, dia kata apa bermaaf-maafan dalam rumah tangga ni penting. Kadang kita tak ada buat apa lah kat isteri kita kan. Apalah salahnya sekali kita kata kita minta maaf lah. Dengan anak kita pun kita kata tak hilang kita punya bisa kita sebagai suami tak hilang. Bisa kita sebagai ayah tak hilang. Kita cakap dengan ayah, anak kita lah, kalau ayah ada apa-apa tak betul didik awak, ayah minta maaf lah. Itu je lah yang ayah mampu, ayah pun jahil, ayah minta maaf. Hari raya dia minta maafkan kita kata kita pun minta maaf kat dia. Kalau tak hari raya pun tak apa. Isteri kita ni dia minta maaf kat kita kata kita bermaaf-maafan itulah selalunya meredakan hati dan keadaan. Kalau hati bengkak, bukan bengkak, dia orang Melayu tak bagi bengkak, dia panggil apa? Bengkak. Dia tak panggil kak, dia panggil kek. Lama dah tak dengar. Kek ni kalau dalam bahasa Cina kan, dia macam orang kata ayat yang ditekankan. Kek. Ya, sama kek. Cina dia gitu. Tu toki-toki kungfu tu, kungfu yang pakai baju labur. Jadi kau jalan, bos kungfu ni, jalan tangan begini. Lepas tu tangan dia ada pegang buli 2 biji, dia main pusing-pusing. Dia jalan macam ni. Dia punya lengan labur. Itu kau jangan cakap banyak dengan dia. Dia cakap tu 2 harakat je. Tangan dia bergerak. Itu Cina kungfu. Dia kalau kata apa Dan? Bila angkat tangan? Okey Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Tentang pencerahan Ustaz. Adakah betul wujud nama iblis Dasim? D-A-S-I-M. Ada. Kita ada 2 Dasim. Dia kerja dia melaga-lagakan suami isteri. Dia bergantung di pintu rumah. Bila suami atau isteri itu masuk tidak memberi salam atau tidak mengucapkan auzubillah atau tidak mengucapkan nama Allah, dia akan laga-laga dengan suami isteri. Suami tengok muka bini, muka menyampah. Bini tengok muka suami, menyampah. Ada tak kena. Itu nama Dasim. Jadi, itu yang penting tu kita masuk rumah ni, kita sebutlah. Kalau rumah tak ada orang, dia ajar kita kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Isteri yang kat belakang kita masuk kemudian, dia kena kata Assalamualaikum dan kita jawab. Sebab kita ada dalam rumah. Kita buka pintu, tak ada orang, kita kata Assalamualaikum. Ini kenapa Ini Dasim ni jahat. Tak ada nama, setan mana setan yang baik. Hati yang geram dengan pasangan ni membengkak. Benda sakit memang bengkak. Benjol kan bengkak kan. Tapi geramnya pasal dia tak bengkak, dia tak bengkak betul aku dengan dia. Dia punya ideram tu beneran betul. Bengkak aku dengan dia. Tengok muka dia bengkak je. Sampai tak boleh cakap bengkak lah. Tak sesuai bengkak lah. Kena ada satu pronunciation yang lebih geram. Bengkak aku dengan dia. Tahu tak? Kita bengkak dengan isteri kita semayang dia Allah tak terima. Tapi yang kelakarnya, malangkan dia masak kita makan tu. Tapi kita tak setuju dengan dia. Bila nak bersama dengan dia. Dalam hal lain kita marah pula dia. Siapa yang bengkak sebenarnya pun tak tahu. Dia kalau kita bengkak dengan orang ni, kalau lama sangat bengkak, sebenarnya hati kita yang bengkak, hati kita yang rosak lah. Hati kita ni rosak. Lepas tu,
orang kata kan, orang tua kata, dia kalau bergaduh dalam rumah tangga ni biar macam budak-budak. Budak-budak bergaduh. Dia bergaduh maghrib, isyak kan dia main balik. Macam cucu saya lah, semalam saya depan ajar tak tahu dia bergaduh apa tu orang yang sepupu dia, abang dia steady je, yang kawan dia dah menangis lah, bukan bergaduh lah, dia tak tahu apa dia bergaduh. Saya cakap dengan dia, dah minta maaf, musnah salaman. Elok tidur sama, satu silam. Pukul 12.30 tak tidur lagi malam, cuik, gelak-gelak. Dia begitulah budak-budak bergaduh. Dia bukan bergaduh lah, dia mengajuk dengan abang sepupu dia. Patut ke tu? Jangan lama. Lepas tu dalam Islam tu dia ada had kan, tak tegur orang sampai 3 hari je. Itu pada bab umum. Jangan bergaduh lama. Lepas tu saya setuju dengan beberapa ustaz yang nikahkan orang. Dia cakap gambar-gambar nikah ni print. Gambar-gambar nikah ni print, simpan dalam album. Kita dulu kita print, tapi sekarang dia tak print, dia disimpan dalam handphone kan. Print. Dulu ada satu juru nikah ni dia cakap, print. Bila kita bergaduh dengan pasangan kita, masa tu kita nyampah tu tengok dia. Ambil lah album tu, lepas tu kita pergi mana-mana kan, kita pergi melancong sama, gambar-gambar hari raya keluarga kita print simpan. Jadi satu hari nanti mungkin ada rasa berbalah hati, tak setuju, kita ambil gambar tu, kita tengok balik kenangan manis. Kita berjalan dengan dia, gini, kita ada buat bersama program kebajikan dengan dia, kita pergi sana sini, kita kerja dakwah, kita ambil gambar, simpan, kita print. Jadi benda ni lah nanti yang kadi-kadi ni cakap ni, yang sebenarnya dengan kadi-kadi yang bagus untuk nasihat ni, benda ni lah nanti akan menyejukkan kita punya perasaan apabila kita bertengkar dengan pasangan. Dalam hati saya kata, saya setuju. Tu elok kenangan manis kita print, kenangan pahit kita tanam, jangan gali lagi. Kenangan pahit ni macam tahi tau. Tanam, jangan gali lagi. Jangan gali tahi tu balik. Jangan cakap dulu 6 tahun dulu abang tak ingat ke, abang ada boyfriend nama dia Mak Limah. Abang ingat tak? Abang ada girlfriend nama boyfriend pula. Dah jadi hantu Ustaz. Boyfriend bala Ustaz. Dah jadi hantu. Abang ada girlfriend nama dia Mak Limah. Sekarang Mak Limah pun dah jadi hantu. Dia ungkit. Nanti lagi 6 tahun dia gaduh, dia ungkit lagi. 12 tahun lalu dia campur 6 tahun lagi. Abang ingat tak abang ada girlfriend dia? Padahal gaduh pasal apa je? Gaduh pasal kecil je. Dia nak balik raya kampung mak dia, tahun ni suami dia tak dapat cuti. Suami dia kata raya kat rumah mak saya lah, mak saya dekat. Gaduh, dia cerita pasal Mak Limah. Mak Limah tu pun dah jadi hantu mak lampir dah. Ini yang dulu dalam kitab kata, guru-guru kata, benda najis yang busuk, yang buruk, yang telah tidak mengharmonikan keadaan hidung kita, rumah tangga kita, dah tanam, jangan gali. Ini dia gali balik. Cerita balik. Ingat tak 30 tahun lalu abang ada girlfriend bernama Joyah. Ingat tak dulu 40 tahun lalu awak ada boyfriend bernama Leman. Oh, asyik baik. Tahu? Leman tu orang mana tu? Orang Bentong. Kepalanya botak, perutnya borai. Durian. Contoh. Ini tak boleh gali balik. Dulu kita tahu, dia pun kata dia salah. Dia pun kata dia dah minta maaf. Kita pun kata dah maafkan. Dia dah minta maaf, kita dah maafkan, mana kita gali benda yang dalam, kita kampus. Kita tengok. Kita jadikan apa? Pengajaran. Dulu sebab benda ni lah kita bergaduh besar. Sebab benda ni lah kita jadi huru-hara, kita hampir kepada perceraian. Jangan ungkit balik. Jangan gali tahi tu balik. Benda dah tanam. Tahi tu pun dah reput dengan tanah dah. Tahi tu patutnya dah reput dengan tanah dan jadi baja untuk suburkan pokok rumah tangga kita. Tahu tak tahi orang buat baja? Bukan tahi orang. Tahu Ustaz. Lembu. Kita beli baja kan. Ada jual dekat ni tau.
dekat nursery, baja pokok ni, dia kata ni baja tiak ayam. Kalau pakai tundangan lah, kalau kita pakai baja tiak ayam tu, kita kena basuh tangan bersih-bersih lah. Pakaian kita ni jangan buat semayang, kena basuh dulu lah. Tu baja tiak ayam. Taik ni digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jadi saya kata tadi, najis yang kita tanam tu adalah benda yang kesilapan yang kita pernah buat, atau pasangan kita pernah buat, atau kita dua-dua dah buat kesilapan dengan orang lain, menyebabkan benda tu menyebabkan huru-haranya rumah tangga kita. Kita ambil pengajaran, kita tanam, biar dia tanam itu dia jadi baja dan suburkan rumah tangga kita. Bukan menjahannamkan pokok rumah tangga kita. Sebab dia baja. Peranan ni jadi baja lah. Boleh faham benda ni Faham, Kalau Ustaz. kita sensitif sangat dengan pasangan sikit nak marah. Pasangan pun tak suka. Lagi satu yang kesian dekat dia apa? Yang kesian dekat dia punya solat dia Allah tak terima. Allah beri seolah-olah beri kuasa pada suami ni. Nak solat terima, jagalah hati suami. Dan suami juga janganlah very high expectation. No. Very high expectation. Makan nak kena ada sambal belacan, mesti ada air basuh tangan dekat sebelah. Mesti ada kendi, mesti ada sapu tangan. Mesti pasang kipas hadap dia. Mesti ada sayur, mesti ada ikan, mesti ada protein, mesti ada vitamin C, mesti ada vitamin B. Penatlah isteri gitu. Betul tak? Kena duduk depan dia, kena hadap dia. Dan macam labu-labi lah. Tu ada kat sini. Ya tuan? Kan? Teruk sangat. Bini kita bukan labu-labi. Jangan ingat bini kita berlabu-labi kan. Balik kerja, duduk je. Teh satu, nak apa kedai mamak ke apa. Dia pada cara kita, dia buat lah. Betul tak? Tapi kalau kita pergi buat, dosa ke? Kita pergi dapur, kita nak katalah macam saya lain, saya minta minum teh. Teh ke apa benda, kopi saya jarang nak minum. Kalau saya minum, saya buat sendiri je. Kalau dia duduk, teh satu kurang manis, sebiji macam dia order kedai mamak. Takut dia tarafkan bini dia ni macam orang kedai mamak je. Ada Yang Ustaz. dia tak bayar gaji. Lagi hina. Kedai mamak dia bayar gaji tak? Betul. Tu semua takabur ke Ustaz? Rasulullah ni dia menjahit sendiri pakaian dia yang koyak. Dan Aisyah kata Rasulullah ni badannya bercahaya. Kenapa dia kata badan bercahaya? Dia pernah tengok Rasulullah jahit. Waktu tu api mereka bukan ada api elektrik macam ni. Mereka api mereka lah, laman mereka lah. Mungkin obor ke apa benda ke tak tahu lah kan. Tapi kalau ni obor lah, obor yang menyala ni. Pernah obor tu ditiup angin terpadam dan waktu tu Rasulullah punya jarum terjatuh dan Rasulullah boleh ambil jarum yang jatuh tu. Kenapa? Aisyah kata dia nampak badan Rasulullah ni bagaikan bercahaya dan dia boleh ambil jarum tu. Rasulullah ni dia jahit capal di sini. Wah, ni kalau orang rumah dengar ni, ini macam lah Ustaz. Bukan ini macam. Bukan saya nak menangkan sesiapa. Kena faham Contohnya yang terbaik adalah Rasulullah. Tapi kalau perempuan tu dia offer, bang, abang punya kain ni koyak, biar saya jahit. Perempuan ni dapat pahala. Perempuan dapat pahala. Bang, abang lapar di dapur sebelah ni. Gerai pun dah tutup. Kedai pun dah tutup PKP. Abang lapar. Okey. Abang nak apa? Boleh. Nasi goreng boleh. Ada lagi nasi sikit tu. Boleh. Boleh. Allah pandang dia dengan rahmat. Kenapa? Khidmat dia pada suami dia. Dia tak wajib. Kalau tak bawa tak apa. Tapi khidmat daripada suami dia Allah akan pandang dengan rahmat. Mudah-mudahan dengan sifat itu, sikap tu, Allah masuk ke syurga. Bawa rahmat. Dia dapat rahmat. Dia dapat rahmat. Setiap suap yang suami dia makan, Allah akan beri isi dia pahala. Mungkin lebih besar pahala dia bertahajud yang dia tak buat sekarang. Sebab apa? Keikhlasan tu. Dia buat dia tak ada harapkan puji. Mana ada orang kat rumah tu nampak dia buat. Betul tak? Mana ada dengan kawan dia nampak dia buat. Anak-anak pun tidur kadang. Dia buat ni between dia dengan suami dia je.
Siap hidang lagi, siap ambil sudu lagi, siap ambil air lagi, siap teman lagi. Dia dah ngantuk ni pukul 11. Teman lagi. Allah, yakinlah Allah pandang isteri dengan rahmat. Siap suap lagi Ustaz. Allah, siap suap lagi. Oh, tu best tu. Jangan cerita, dia diam. Tengah mandu suap. Lepas tu letak bil. Dia memang suap-suap ni dia menambah kasih sayang. Kalau kita makan 2 orang, mungkin kita makan 20 suap. 20 suap dia masuk mulut, 1 suap ni pergi kat isteri. Isteri makan, kalau dia makan 15 suap, 1 suap ni dia pergi kat suami. Kenapa? Suap-suap ni dia menambah kasih sayang. Sebab tu orang dulu-dulu, orang sekarang pun buat juga. Bila kahwin, orang dulu dia potong kek setingkat. Orang sekarang kahwin kek 3 tingkat. Betul tak? Orang sekarang kahwin kek 3 tingkat. Orang dulu kahwin kek dia kek kampung je. Orang dulu pun ada juga tau. Kek kotak Ustaz. Ya, dulu pulut kuning bukan kek. Orang dulu pulut kuning. Kek kotak je. Kek kotak. Nampak tak? Dia ada upacara suap menyuap. Betul Ustaz. Tahu tak? Ini dikatakan orang tua-tua kata ini dikatakan menembalkan dan menambahkan kasih sayang. Saya ada cerita satu kisah kan. Macam mana kadi, ada satu kadi dia cerita. Orang Kelantan kata kadi ni. Dia kata ada pasangan jumpa dia kat pejabat. Dia kata Ustaz kami nak bercerai juga. Dia kata gitu kan. Tak apa, datang rumah saya. Kita kenal malam ni kita makan nasi. Masa makan ni, kadi ni kata, okey awak suap dia dulu. Dia suap awak. Okey makan. Dah tengah makan, kadi kata awak suap lagi. Bini suap suami, suami suap isteri. Lepas tu, Ustaz, tak ada nyanyi pun. Hujan ke? Pada orang datang. Tengok tupai. tak tahu orang benda. Lepas tu, lepas dah suap-suap ni, pasangan suami isteri menangis. Tak jadi. Tak jadi. Dia kata, Ustaz, kami balik lah. Kami tak jadi bercerai. Hasil daripada suap-suap je. Haji Yus nak tanya? Haji Yus? Ustaz nak tanya Ustaz. Berkaitan dengan yang Ustaz cerita rumah tangga tu tadi. Andai kata suami isteri tu, ada suami atau isteri tu dah kata dah berusaha dah. Masing-masing dah sabar, masing-masing dah bertawakal, masing-masing dah buat istiqarah, masing-masing ni, tapi tak nampak jalan juga. Hanya sebab ada ayat Quran kata menyatakan bahawa janganlah kamu dilaikan oleh anak-anak isteri kamu. Kita tengok memang dah tak boleh dah sebab cara hidup lain apa semua lain. Jadi keputusan dia buat tu berdasarkan pada bila dia buat istiqarah tu, jalan yang Allah tunjuk macam tu. Jadi macam mana pandangan Ustaz? Tak apalah, kalau dah tak boleh pergi, ada jalan keluar. Betul tak? Kalau tak boleh pergi, ada jalan keluar. Tapi kalau boleh pergi, pergilah. Maknanya teruskanlah. Kalau dah terus tu, kita yang menilai, tapi kita kena ada istiqarah, kita kena menilai dari segi sudut. Dan kita juga kadang-kadang kena bersedia dengan implikasi yang berlaku lah. Saya pernah dulu kawan saya dah kahwin 28 tahun. Sama jugalah. Dia kata dia tak boleh pergi lah. Saya kata tak apalah. Kita ada pilihan. Betul tak? Kita ada pilihan lah. Sama ada nak teruskan tidak atau tak teruskan. Tapi satu benda yang kita kena sedia hadapi, kita telah memegang buku kenangan selama 28 tahun. Sebab dia kahwin, dia kata dia kahwin 28 tahun. Saya kata dengan dia jangan sampai nanti bila dah bercerai, buku kenangan 28 tahun ni impak kepada kita balik, timbangan kita tak betul. Tu orang kata dia talak lah. Jangan sampai itulah. Maknanya whatever yang kita decide, we have to be well prepared. Kita kena prepare. Mungkin bila dah bercerai, kita payah jumpa anak kita. Anak kita pun mungkin terkesan. Anak kita pun rasa dia nak kat mama lah, atau nak kat papa. Mungkin dia kata gitu. Kadang dia pandang dari segi yang dia tak faham kan. Dia remaja lagi. Kadang dia kata dia kata papa ni tak guna sebab bercerai dengan mak dia. Padahal dia tak tahu masalah yang berlaku. Ini yang kita kena hadapi. Saya ada banyak cerita pasal ni lah. Kawan saya dulu, dia ni kontraktor pipe. Memang very well off lah. Orang kata kaya lah. Kaya dan kaya.
dia ada masalah jugalah dengan pasangan dia. Akhirnya dia hantar pasangan dia balik rumah mak dia dan dia lapaskan talak tu dekat rumah mak mentua dia lah. Tapi anak dia ada seorang ni, anak dia ni umur 14 tahun, dia tak boleh terima. Bila budak-budak kan, dia tak boleh menerima lagi lah. Dan kawan saya ni dia kahwin dengan seorang perempuan lah. Perempuan ni pun tak muda juga. Kawan saya tu masa tu umur 50, perempuan ni 40 lebih. Maknanya taklah muda. Tapi anak dia yang 14 tahun ni, dia cerita lah. Dia minta nasihat saya ni, lepas tu dia tahu. Anak dia, kita jangan tanya siapa lah, kita ambil pengajarannya lah. Anak dia 14 tahun ni, dia tak suka dengan, panggil apa, mak tiri kan, mak tiri. Sampai dia pandai pernah cakap dengan mak tiri dia, engkau punya pasal lah mak bapak aku cerai. Dia kata gitu. Padahal dia kahwin dengan perempuan ni pun setelah 2-3 tahun. Bukan sebab dia bercerai sebab dia kenal perempuan ni, tak. Sebenarnya gitulah, bukan. Tapi dia keep blaming dia punya father. Kenapa father dia hantar dia mak dia kat rumah nenek dan lepaskan mak dia. Bila bapak dia kahwin lain, dia jerit-jerit pada mak tiri dia, engkau punya pasal lah kami ni bercerai-berai. Bapak kami dengan mak kami bercerai gitu. Padahal perempuan tak ada guna. Jadi perempuan ni, dia not well prepared untuk berkahwin dengan duda. Dia not well prepared. Faham tak? Faham Tak bersedia. Tidak bersedia untuk menghadapi situasi yang biasa berlaku dalam drama kehidupan. Dan lelaki ni juga mungkin dia tak well prepared untuk menghadapi situasi baru ni. Akhirnya, yang saya dengar, sebelum saya tak jumpa dia lagi, mereka berdua ni merancang untuk cerai. Akhirnya. Tapi lepas tu saya tak tanya dah. Yang saya pun tak jumpa lagi dah. Saya harap dia boleh handle dengan baik lah. Whatever keputusan yang dia buat, mesti dia kena handle dengan baik lah. Tu saya kata gitulah tu. Bila we have to change kita punya style of life tau. Dulu ada pasangan, sekarang ni terpaksa lepaskan pasangan. Dulu kita dah ada bersama dengan anak-anak hari-hari, sekarang kita terpaksa jarang jumpa anak. We have to be well prepared. Kalau tidak nanti, benda ni dia akan menghantui kita balik. Datang rasa sedih, datang rasa sunyi, pada peringkat awal lah. Pada peringkat awal. Jadi itu yang saya kata ni, benda ni kadang-kadang dia mengganggu ibadah kita. Jadi kita kena fikir benda tu juga dan kita kena fikir kalau inilah jalan terbaik untuk kita lebih dekat pada Allah. Bukan kata silakan, ada jalan keluar dia lah. Okey. Kainah, ini dah jadi macam kelas kaunseling rumah tangga ni. Ustaz, cuma nak tanya, nak share kan. Berdosa ke kita bila ada macam kawan, bila dia cerita masalah dia dengan suami dia kan. Jadi asyik cerita macam tak setuju, ini sakit hati, marah gini. Jadi kita pun cakap, ada cerai je lah kau macam itu. Jadi kita berdosa ke kita? Gimana Kainah? Kalau saya pun pening cakap begitu tak? Kalau saya 4 kali cakap begitu, besok cakap begitu, lusa cakap begitu, kita nak stop daripada dia cakap itu, kita kau bercerai lah. Betul tak? Sebab pada saya kata kau tambah dosa kau je hari-hari kau cerita pasal suami kau. Yelah, patutnya dia kena cerita kat Kadi. Tapi yelah, kawan ni dia nak luahkan perasaan dia, betul tak? Kalau dengan Kadi mungkin dia cakap cara lain, dengan kita dia cakap cara lain. Kadang-kadang dia cakap kita ni dia bogel dengan suami habis-habis tau. Rumah kurukan suami dia sampai peringkat-peringkat cerita atas katil dia cerita dengan orang kadang. Bila geram tu macam benda keluar. Jadi kita ni sebagai orang yang belajar agama kan, dan kita pun dikenali sebagai para wali dalam grup ni kan. Jadi kita kena nasihat dia, kita kena doakan dia, kita kena nasihat dia, kena doakan dia. Saya yang kadang-kadang ni, kita yang tengok pengalaman kan. Kadang-kadang dia cerita masalah dia gini. Bila kita nasihat gini, dia tak nak dengar. Ini masalah dia. Dia still stick pada dia punya kepahaman dan dalam keadaan dia tak ada jahil pada agama ni, dia try to solve the problem mengikut kaedahnya dia tak faham pada agama. Kita nasihat, dia nak dengar. Selalunya jadi macam ni lah. Tapi bagaimana Imam Syafi'i kata, antara dakwah yang kau kena lakukan ialah meraihkan kejahilan manusia. Itu nama dakwah. Kalau orang semua dah baik dan pandai, tak adalah peranan dakwah itu. Jadi kita raihkan jugalah. Kita cubalah dapat mungkin.
Sebab tu ada ayat-ayat yang kita boleh baca kan. Yang saya bagi tu hari ayat apa? Mendamaikan pasangan. Apa ayat tu? Kita ingat? Bismillah 7 kali Ustaz. Ya apa? Banyak. Banyak. Zikir tak silap. Zikir malam. Ada ayat kan? Surah Al-Waqiah Ustaz. Mendamaikan pasangan. Al-Waqiah ayat 89 ni. Waqiah. Waqiah bismillah 786 kali. Itu punya. Surah Ali Imran ayat 31. Baca zikir la haula wala quwwata illa sampai 407. 40 kali. Kan ada ayat-ayat ni kan? Puasa sunat hari Khamis. Banyak ni. Panjang lah cerita tu. Bagi dia tu dia buat lah. Haji tu ada cantik kan? Kita belajar tu masa malam. InsyaAllah. Kalau kita tidak ada nak buat, mungkin orang lain berkeperluan kan. Kita bagilah orang lain buat. Gitulah. Kita bagilah orang lain buat. Okey. Orang mabuk hingga jaga ia daripada mabuknya. Mabuk dia tak diterima sembahyang dia sebab dia tak ada akal. Okey. Jadi yang dalam hadis ni yang Ibnu Hibban dengan Al-Baihaqi cerita, pada khusus pada kitab ni adalah perkara yang kedua. Perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hingga suaminya redha pada dia. Jadi peranan isteri jangan bagi suami marah. Kalau suami tak suka benda ni buat, jangan buat. Itu satu. Dan peranan suami ni dia kena pegang kesabaran tahap gaban. Dia kena pegang kesabaran yang tahap gila. Yang sedapat mungkin dia kena pegang sabar ni. Dia kena pegang sabar. Lepas tu perempuan ada anak dengan perempuan tak ada anak kecil, selalunya kita tengok siapa lebih sabar. Yang ada anak. Ada anak selalu lebih sabar. Betul tak? Lelaki yang tak ada isteri dengan lelaki yang ada isteri, kena pula isteri ni jenis macam-macam perangai, siapa lagi sabar dalam kehidupan dia? Ada isteri. Ada isteri kena sabar. Betul tak? Yang ada isteri-isteri lagi sabar. Ada isteri-isteri lagi sabar. Yang isteri pertama pergi WhatsApp isteri kedua WhatsApp isteri ketiga, isteri keempat pula campur tangan sokong isteri pertama. Tiba-tiba kita jumpa dia makan, dia ada dengan empat isteri dia, isteri empat dia diam. Ni ada hal ni kita. Jadi yang orang tua kata asam garam kehidupan ni mendewasakan kita. Faham tak perkataan tu? Mendewasakan maksud apa? Menyebabkan kita lebih matang lah. Faham. Tu kita lebih matang ni. Kita diuji dengan ujian macam ni, anak sakit, anak sihat. Kita lebih matang. Kita lebih nampak takdir. Ni sekarang baca takdir ni kan. Kita lebih faham takdir. Kita lebih faham ada benda yang menguruskan. Walaupun kita mengelak, tapi Allah kata, A, anak kau sakit. B, mak kau sakit. Sakit lah. Kita cuba elak. Apa ubat tak beli rumah kita? Semua ubat kita beli. Tapi Allah punya takdir ni tak boleh lawan takdir kita. Takdir kita adalah jauh lagi untuk boleh bekas. Tapi ada satu tempat untuk kita bergantung. Ada satu tempat untuk kita mengharap. Kan? Ada lagi tempat untuk kita mengadu. Itulah Allah. Akhirnya pimai, balik pada Allah balik. Tak boleh lari. Tak boleh padi. Azrina tanya Azrina. Maaf Ustaz, tertekan. Tertekan, okey. Maaf Ustaz. Okey. Lepas tu nak kena faham. Nak kena faham benda ni sebab benda ni dicerita dalam kitab. Bukan saya cakap kan. Benda ni dicerita dalam kitab. Dan benda ni diulang oleh guru-guru yang kita belajar. Guru-guru yang beri kita cerita-cerita, kisah-kisah. Jadi benda ni dia bersambung-sambung sebagai nasihat untuk kita ambil lah. Dan suatu cerita bermula sembahyang
orang yang tiada menerima Allah Ta'ala itu 10 perkara. Ini suatu cerita ni dikatakan apa ni? Kalau nak kita dikatakan kata khil. Khil. Kaf, ya, lam. Maknanya ini dia tak sebuah hadis. Pendapat. Khil. Khil ni apa? Khil ni pendapat yang tidak dipastikan apa dan dari mana sumbernya. Itu khil. Kalau dia kata Imam Syafi'i berkata, itu bukan khil. Qaf ya lam. Itu bukan khil. Itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Imam Malik berkata, itu pendapat Imam Malik. Kalau dia kata ini cerita, ini katakan didengarkan satu pendapat, nama dia kata khil. Kalau ngaji dekat kitab pondok, dia jumpalah kata khil. Qaf ya lam. Qaf ya lam. Kata khil. Apa qaf? Khil. Kata khil. Nanti tengoklah dalam kita ada kata khil. Bermula sembahyang orang yang tiada menerima Allah Ta'ala, maknanya orang yang Allah tak terima sembahyang ini. Sembahyang dia sah kalau ikut syarat sah dengan rukun sah, tapi Allah tak beri dia ganjaran pahala. Allah tak bagi dia ganjaran pahala. Lepas ni siapa belum sarapan, pergi sarapan dengan isteri, beli nasi lemak. You suap I suap you. Ustaz geli Ustaz ni. Janganlah geli. Geli dah Ustaz 60 tahun nak suap. Suap pun gigi tak ada. Lulus saya masuk. Janganlah geli. Benda yang syariat tak suruh geli, jangan geli. Kadang-kadang benda yang syariat suruh geli, dia tak geli. Dia makan mi yang bukan Islam buat, yang dah ada cerita pula dalam surah apa, kata laksa ni, mi ni sebelah dia kandang babi. Dia tak geli pun. Patut itu yang kena geli. Betul. Tapi benda yang tak disuruh geli, geli Ustaz. Rasulullah ambil cawan Aisyah kan. Kalau cawan tu macam ni, jadi Aisyah ni diminum, bibir dia kat sini. Rasulullah ni ambil cawan tu, minum, tolak, dia letak bibir dia kat bibir Aisyah. Yakin tak apa Rasulullah buat ni adalah yang terbaik untuk manusia? Itu kena yakin dulu. Yakin. Allah tak buat benda yang mudarat untuk manusia. Dia tak pernah ajar benda-benda tak baik yang merosakkan hubungan rumah tangga, tak ajar. Lepas ni cawan, kongsi 2 orang. Cawan, kongsi 2 orang. Jangan ambil 2 cawan kalau makan dengan isteri. Jangan kata ya. Tidak pun orang. Dan suami minum dekat tempat isteri jatuh di bibir-bibir. 5 kali suap nasi lemak RM1. 5 kali suap je habis RM1 ni. 1 suap bagi suami, suami bagi isteri 1 suap. Macam orang baru kahwin orang kata makan suap-suap kan. Tak jugalah sebenarnya. Lepas tu dia marah kita Ustaz lepas suap-suap tu. Dia kata nanti saya gemuk kurus dia kata. Dia suap kita 1, kita suap dia 2. Memang dia gemuk. Gemuk, boroi kan itu tanda bahagia. Saya sokong. Apa ada masalah apa? Ustaz dia suap bila dia dah makan 2-3 lepas tu dia baru dia nak suap. Alamak maksudnya. Okey juga tu doktor dia nak suap. Betul tak? Saya kalau saya ngajar kan, kalau saya ngajar betul turut tau, saya tak dapat makan. Sampai saya takut, kadang-kadang perut masuk angin. Saya bila ngajar saya dah macam nak kena gastrik. Tu isteri saya takut lah, saya kena gitu. Jadi kadang-kadang nak pergi surau ni, nak pergi sana, kita dah beli lah dekat jalan, beli mi ke beli. Kadang dalam perjalanan tu dia suap saya makan. Saya tak boleh makan lah, saya tengah bawa kereta. Isteri saya dia tak boleh bawa kereta. Jadi dia suap saya makan. Dapatlah 4-5 suap daripada bekal makanan tu. Sampai sana, saya betul-betul mengajar lah. Minumlah air apa-apa mineral ke apa benda kan. Memang kadang dia suap saya dalam kereta sebab dia tengah mandu. Dia tak nak saya, perut saya sakit lah maknanya. Bukan benda yang luar biasa. Even depan anak pun kalau kita makan 5 suap bagi suami kita 1, suami makan 5 suap bagi isteri 1, kalau kita biasa buat, anak-anak pun tak pelik. Tapi kalau kita tak biasa buat, anak tengok pun dia tak pelik. Hatta
dia akan rasa bahagia, mak bapak dia pada usia gini pun masih lagi ada kemesraan. Tanya anak-anak. Dia nampak kita gurau-gurau, dia pun seronok. Tanya anak-anak. Pergi tanya anak tadi. Tapi kalau bapak muka macam apa nama wrestling tu, yang badan besar apa, dulu ada kan Stone Cold. Bapak muka macam Stone Cold, garang ni. Mak muka macam dua tongkol. Tahu? Bapak dah Stone Cold, mak dua tongkol, anak-anak 4 tongkol, bertongkol-tongkol muka kat rumah. Mak pula muka Stone Cold. Mak muka dua tongkol, bapak muka Stone Cold. Anak-anak tengok pun tak best. Kejakan bergaduh. Ikan tongkol. Kejakan berjerit. Kejakan bergaduh. Kak, jangan tunjuk rambutan kak. Hantarlah sini. Hai Takcik, makan sambil belajar makan rambutan mana dapat? Hantar sini rambutan. Jadi benda ni tak menceriakan suasana. Betul lah Anak-anak pun rasa, kalau kita bergaduh pun anak-anak pun rasa tak seronok. Dia pun kadang hilang fokus pada apa yang dia nak buat. Belajar dia, exam dia, apa benda lah. Okey. Satu, orang yang tiada berjemaah. Orang yang tiada berjemaah. Haji Yus, tanya apa? Saya nak tanya jemaah ni boleh? Boleh ke? Boleh. Ustaz, mana lagi? Macam jemaah ni andai kata dia memang sebelum ni selalu semayang jemaah oleh kerana COVID semua tak macam masalah lah kan. Tak dapat, kemudian anak-anak dia pun dah tak ada, dah besar, dah keluar rumah, kemudian dah kematian isteri contoh lah, mana dia seorang-seorang lah. Macam dia masih dikira masih lagi Allah bagi pahala jemaah ke kepada dia? Jika dia ni masa sihatnya dia melazimkan jemaah, bila dia dah kena COVID ni, suasana penyakit ni, dia tak berjemaah, maka dia dikira mendapat pahala jemaah. Kalau dia berjemaah di rumah 2 orang, tetapi sebelumnya dia biasa jemaah ramai di masjid, dia mendapat pahala jemaah ramai di masjid. Kenapa? Sebab masa sihat, masa bukan COVID, dia melazimi jemaah. Itu diceritakan dalam kitab apa tu? Syarah, kita cakap lah COVID. Syarah Mutla'al Badrain. Bukan Mutla'al Badrain, syarah. Dia punya syarah dia. Syarah dia. Jadi kalau kita melazimi waktu kita tak ada halangan, bila ada halangan kita boleh buat. Bukan kita nak buat, tak boleh buat. Tapi dengan syarat melazimi dan misi niat dalam hati, kalau tak ada halangannya, aku buat dah. Gitu. Orang yang tiada sembahyang jemaah, ini dikatakan, ini bukan hadis. Sebab tu ada ulama kata, walaupun dalam mazhab Syafi'i, dia kata, kalau tak sembahyang jemaah, sembahyang tak sah. Dia kata gitu. Bukan tak ada pendapat tau, ada pendapat gitu. Tapi dalam muktamad, pendapat yang muktamad pada mazhab Syafi'i, sembahyang jemaah ni tak wajib. Dan bukan syarat sah solat. Dia adalah fardu kifayah. Ulama yang kata, kalau tak sembahyang jemaah tak sah ni, mereka berdasarkan pada hadis Rasulullah kata, kalau boleh, aku nak suruh Abu Bakar jadi imam, aku nak kumpul kayu api, aku nak bakar rumah orang tak pergi masjid. Pada hadis tu. Tapi Imam Syafi'i kata, hadis ni Rasulullah tak kotakan, Rasulullah tak buat pun. Dia cuma marah aja pada orang tak pergi masjid. Jadi pada hukumnya ulama Syafi'i, Imam Syafi'i, dia mutamatkan hukum, jemaah ni bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Dan ada juga yang mengatakan memang ada hadis yang kita dah baca kan, 7 pesanan Jibril kepada Rasulullah. Antaranya apa? Jibril kata jaga sembahyang jemaah. Jibril kata, Jibril selalu pesan dengan aku, Rasulullah kata antaranya jaga sembahyang jemaah. Sehingga aku memikirkan, merasakan Allah tak terima sembahyang kecuali sembahyang jemaah. Tu antara ni lah perkara ni. Jadi disimpulkan oleh mazhab Syafi'i, jemaah ni fardu kifayah. Bukan fardu ain lah. Ini pada pendapat yang muktamad. Nombor 2, sembahyang orang yang tiada keluarkan zakat harta. Orang tak terima sembahyang ni, orang dia sembahyang tapi tak keluarkan zakat.
Lepas tu nak kena belajar zakat betul. Bela kambing, bela lembu, zakat emas, zakat perak, biji-bijian. Sebab tu ada nanti insyaAllah lah panjang umur kita dah habis bab solat nanti. Kita masuk bab, adalah puasa, haji, zakat semua. InsyaAllah kita akan bicara dekat situ lah pada kelas malam Sembahyang yang orang yang berbuat zina. Orang yang mengekalkan zina ni, sebab tu sembahyang dia Allah tak terima. Tak boleh kata aku zina juga, sembahyang juga. Jangan tertipu dengan perkataan ini. Kamu juga macam orang kata rock juga, sembahyang juga. Jangan tertipu dengan perkataan ini. Jangan tertipu. Benda baik tak boleh campur dengan benda tak baik. Kita buat adalah satu hal kita buat. Tapi jangan membaikkan diri kita dengan kita kata, Ustaz saya rock juga tapi saya sembahyang tak tinggal. Jangan cakap perkataan ini salah. Ini memberi motivasi kita untuk kita kekal dalam rock. Menyebabkan kita kekal dalam rock. Kenapa? Kita berpegang itu. Rock juga, sembahyang juga. Bukan. Rock benda salah. Sembahyang benda baik. Betul tak? Dulu guru kata, nasi goreng sepinggan, nasi goreng satu periuk, ada tai kucing besar ni, kita akan makan nasi goreng tu. Betul tak? Sama juga macam sembahyang. Lepas tu kita kata rock juga, sembahyang juga. Kita macam sama kan? Rock dengan sembahyang. Tak sama. Macam langit dengan bumi. Betul tak? Kita rock itu kita punya masalah, kita tanggung diri. Tapi jangan kita kekalkan benda ni, kita kata saya ngumpat juga tapi saya sembahyang. Bukan soal tu. Ngumpat satu dosa lain, kewajipan solat atau kewajipan. Betul Jangan bercakap macam ni. Saya banyak dengar budak-budak muda cakap macam ni. Saya rempit-rempit juga Ustaz. Saya awet-awet juga. Mana dia ada awet lah dia kata. Dia selalu bawa awet di jalan. Tapi sembahyang tak tinggal. Kami kadang-kadang pergi tidur mana-mana sembahyang jemaah sama. Allah, kenapa tertipu macam ni? Saya dah dengar ni orang cakap macam ni. Betul dia cakap itu. Dia cerita dalam sejarah dia kahwin nombor 2. Dulu dia buat perempuan ni pergi tidur hotel sama dan kita sembahyang jemaah sama. Macam mana kau pergi dan kau mendekati zina, kau boleh sembahyang jemaah sama dan kau jadikan sembahyang jemaah sama itu dengan dia itu sebagai alasan untuk kau boleh buat benda ni. Betul tak? Nampak tak dia tertipu? Nampak tak? Halusin syaitan ni. Dalam pada dia duduk kat hotel duduk orang tu, pasangan yang tak kahwin ni, bila azan dia sembahyang jemaah sama. Nampak tak syaitan suruh sembahyang jemaah? Supaya apa? Kau kurang-kurangnya kau dapat sembahyang jemaah tau. Padahal dia buat apa tu dia tu? Mungkin kawan-kawan tak pernah dengar cerita ni Saya pernah dengar. Pernah Ustaz, pernah. Kawan saya pun ada. Saya pernah dengar. Saya tak mahu cakap siapa lah. Tapi apa yang penting ambil pengajaran lah. Bagaimana syaitan menipu pasangan-pasangan yang tak kahwin ni sampai peringkat tu lah. Dia kata sembahyang sama, lepas tu sembahyang hajat dah sama supaya boleh kahwin. Dalam bilik hotel duduk sembahyang sama. Sebelum tu tak tahu dia buat apa kan, dosa-dosa dia buat tu. Dia kata saya serasi dengan dia Ustaz, kami dalam hotel sembahyang jemaah sama. Aku macam nak lempang pun ada budak ni kata. Tahu tak dia silap faham pada agama. Ustaz, kalau masak untuk boyfriend ke atau skandal pun berdosa ya Ustaz? Amalan kita tak boleh. Tak boleh masak untuk boyfriend. Atau kita nak masak pada staf pejabat kita kena minta izin dengan family kita. Nak masak untuk bos. Bos ni pula kena ada Lima, nanti kau masakkan aku nasi goreng besok. Bos minta ni kat pejabat ni. Kita nak masak, kita minta izin family kita tau. Besok bos kata kau wajib-wajib pisang, kita minta izin dengan family kita tau. Jangan masak sesunya bawa bagi dia tau. Nanti dia akan dia akan menyebabkan terbukanya pintu-pintu yang tak baik ni lah. Kita kalau dengan perempuan lama, lelaki pun cakap perempuan cakap lelaki ada urusan, seleloknya kita kata nanti kita salam dekat abang kita cakap gitulah. Supaya biar dia kita salam dengan suami dia, biar suami dia tahu yang kita bercakap dengan isteri dia pada urusan yang perlulah. Betul tak?
Itu yang terbaik lah. Kita WhatsApp dengan dia ada urusan, dia pun WhatsApp kita ada urusan. Last kali kita kata nanti kita dengan suami supaya kita nak tahu, biar suami dia tahu yang kita ni ada urusan yang penting dengan isteri dia. Lepas tu kena cakap dengan pasangan, tadi ada orang ni WhatsApp saya ni gini-gini, cakap. Aku nanti tak cakap, nanti tiba-tiba dia jumpa WhatsApp kita bercakap, dia tahu kita tadi pun bercakap, menyebabkan syaitan ni dia masukkan syak yang tidak baik pada pasangan. Banyak benda nak kena tengok rumah tangga ni. Makin lama kita kahwin, makin lama kita banyak kita belajar sepatutnya lah. Itu pengalaman tu yang kena jaga tu. Okey. Orang yang makan riba. Nanti sambung nombor 4. Rasanya dia dah live Ustaz. Dah keluar Ustaz. Dah keluar Saya tanda siapa? Saya cuba tanda. Saya tolong. Adius. InsyaAllah. Nanti hari Isnin nanti kita sambung dekat situ lah. Muka 28 nombor 4. 4 insyaAllah. Kalau kitab lama 2, 4, 6, 8, 10. Nombor 10 daripada bawah. Muka surat 8. Ini kita jawi lain, kita rumi lain. InsyaAllah kita sambung. Okey, sedikit soalan. Pak Lin tanya Ustaz. Pak Lin ada tanya dalam WhatsApp orang ni tadi. Chat tu. Pak Lin kata sampai bila nak semayang, tak boleh semayang Jumaat. Dia tak bagi, tak semayang. Dah, itu je. Dia tak bagi, tak semayang. Sekarang ni 50 orang kan. Tapi kena ada 2 vaksin pula. Kita pun 2 vaksin bukan dapat semayang pun, gili-gili. Itulah yang saya berjawab pun. Okey, lagi soalan, sila. Ustaz, saya tanya. Kalau macam, katalah suami tu dia isap dadah. Lepas tu, itu cerai kan, bila cerai, kita tak bagi jumpa anak. Itu dosa tak Ustaz? Dia kena dapat perintah mahkamah lah. Itu peranan mahkamah. Dia tak boleh halang orang jumpa anak. Tapi untuk berlandaskan undang-undang dan keselamatan isteri tu juga, elok pergi melalui mahkamah. Dia tak boleh balik. Kalau mahkamah kata dapat perintah, satu Ahad, mak boleh jumpa, mak boleh jumpa. Itu je. Elok dapat perintah mahkamah. Sebab kalau tidak nanti kecohnya tak habis. Jadi kalau suami isap dadah ni, isteri boleh minta cerai. Boleh ikut jawapan agama lah. Tapi kena buktikan suami isap dadah. Nanti akan datang bicara lah, panggil saksi apa semua. Jadi isteri ni minta melepaskan perkahwinan ni atas dasar pasak. Minta pasak lah. Maknanya kalau antara proses minta cerai ni, kalau suami isap dadah, memang boleh minta cerai. Tapi agama akan uruskan tu. Okey. Darut. Lain betul-betul Yang lain betul-betul ke lain? Ya Ustaz, lansat pagi ni teruk sangat. Dekat rumah. Empat depan okey. Okey, Bantung okey. Ni kawasan lah tu. Saya clear Ustaz, saya clear. Kerana tipahnya kawasan tu. Nanti okey. Ceras. Kajang okey Ustaz. Ya Ustaz, clear. Nanding okey. Nanding okey. Kajah macam mana Kajah? Okey. Ceras okey. Kajah okey. Clear. Siapa nak belajar menjahit, call Kajah. Kajah ni guru menjahit. Macam-macam kebakaran di dalam itu. Orang kita. Nak beli baju, nak jahit baju kurung apa, cari pakar ni Kajah. Dah pencen Ustaz. Dah pencen? Ilmu tu ada lagi Kajah. Ilmu dah berlalu. Dah Ustaz dah sekarang. Sekarang solat. Kita solat je. InsyaAllah kita jumpa malam ni. Malam ni kita jumpa. Kita baca tauhid lagi. Beriman pada Allah dan qadar. Okey. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ampun maaf, pasti banyak kurangan. Saya mohon ampun dan maaf, itulah kekurangan saya. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha Assalamualaikum. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Ustaz sebut saya. Terima kasih Banan, panjang umur Banan, sihat, dapat belajar, dapat doakan. subhanallah walhamdulillah wala ilaha Alhamdulillah Ustaz, orang Ustaz lain Ustaz. Jangan Ustaz nanti dia belajar lagi daripada 2.30 dia hidup Ustaz. Tak boleh hidup dulu. Ustaz baru lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 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 subhanallah walhamdulillah wala ilaha